Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Muhammad Abdul Hanis bin Muhammad Saleh untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimat kafatan ammah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Khamis 12 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 4 hari bulan Jun 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya satu kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Sama-samalah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan sepenuhnya kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 320 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 20,205 ujian. Seterusnya, merujuk kepada pengumuman sidang media pada 4 hari bulan Mei, 14 hari bulan Mei dan 21 Mei 2020 mengenai pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial, pembukaan masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat bermula 29 Mei 2020 dan sesi kedua penggal persekolahan yang bermula pada 2 Jun 2020 serta mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Petugas Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dilaksanakan berikutan wabak COVID-19 di negara ini seperti berikut. Tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial kali ini akan melibatkan sekolah tuition, sekolah muzik yang mana hanya kelas persendirian ataupun one-to-one kelas sahaja dibenarkan buat sementara waktu ini. Tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial ini akan bermula pada hari Jumaat 13 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 5 hari bulan Jun 2020. Pengurus-pengurus bagi kesemua premis-premis yang disebutkan di atas hendaklah dikehendaki untuk mendapatkan kod QR Bro Health yang khusus bagi premis-premis tersebut dan seterusnya mencetak kod QR dan meletakkannya di kawasan pintu masuk premis untuk diimbas oleh pelanggan sebelum masuk dan sejurus sebelum meninggalkan premis. Dan kedua, melakukan pemeriksaan suhu badan pengunjung di pintu masuk dan memastikan pengunjung mematuhi garis panduan penjarakan sosial dan menasihatkan sesiapa yang mempunyai tanda-tanda jangkitan atau orang berisiko tinggi untuk tidak hadir ke premis berkenaan. Dengan ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tersebut. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang mana jika didapati bersalah boleh membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan juga tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut.
Sebagai salah satu langkah mempertingkatkan pemantauan terhadap jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan juga akan memperluaskan saringan ujian makmal SARS-CoV-2 khususnya di kalangan petugas-petugas frontliner, petugas-petugas di pusat penjagaan kanak-kanak, preschools dan pusat penjagaan warga emas. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Berikutan makluman mengenai Bru Health App. Alhamdulillah, setakat ini sejumlah 272,190 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Manakala sejumlah 5,330 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi tersebut juga. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam menyediakan meja bantuan ataupun help desk untuk membantu orang ramai dalam penggunaan Bru Health App. Help desk yang dimaksudkan akan ditempatkan di Rimba Point Shopping Complex Mall yang mana akan dibukakan bermula pada 12 Jun 2020 iaitu pada setiap hari Jumaat hingga Ahad jam 9 pagi hingga 9 malam serta di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah pada setiap Ahad jam 10 pagi hingga 5 petang. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada sidang media petang ini, Kementerian Pendidikan ingin mengongsikan situasi pengembalian operasi pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, dengan izinnya juga serta dengan nasihat dan kerjasama daripada Kementerian Kesihatan dalam mengikuti perkembangan semasa wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam ini, bahagian kedua sesi persekolahan penggal kedua bagi semua sekolah-sekolah rendah, menengah, maktab-maktab, pusat-pusat tingkatan 6, sekolah-sekolah vocational dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan juga termasuk semua sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Ahli Wal Agama serta sekolah-sekolah swasta telah pun bermula pada 10 Syawal 1441 bersamaan dengan 2 Jun 2020 yang lepas ini. Seperti mana yang telah dimaklumkan kepada orang ramai, sesi persekolahan, pembelajaran dan pengajaran secara fizikal atau face to face telah dimulakan secara berperingkat. Peringkat pertama ini telah melibatkan pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam iaitu seramai 23,103 orang pelajar iaitu 25.5% daripada jumlah keseluruhan pelajar di negara Brunei Darussalam bagi sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama yang telah dijangkakan memulakan sesi persekolahan mereka. Dari jumlah tersebut, pada minggu pertama ini seramai 91.5% telah pun menghadirkan diri secara face to face di sekolah masing-masing. Alhamdulillah, jumlah tersebut telah memperlihatkan komitmen dan kepercayaan yang telah ditunjukkan oleh para ibu bapa dan penjaga kepada pihak sekolah dengan menghantar anak-anak mereka ke sekolah walaupun negara masih lagi dalam situasi menangani pandemik COVID-19 ini. Dalam memastikan kesejahteraan pelajar-pelajar dan warga sekolah, pihak sekolah sentiasa menekankan dua aspek penting iaitu mengamalkan penjarakan sosial dan kebersihan diri serta premis sekolah. Selain itu, pihak kementerian juga melaksanakan pemantauan secara berterusan menggunakan online reporting. Hasil daripada pemantauan awal telah mendapati kesungguhan warga sekolah iaitu tenaga pengajar dan pelajar mematuhi garis pandu yang telah disediakan oleh pihak sekolah dalam memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kesihatan dalam menghindari penularan wabak COVID-19. Sementara itu, alhamdulillah setakat ini
semua sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Al-Ehwal Agama telah pun mengaktifkan kod imbasan QR seperti mana yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Penggunaan kod imbasan QR dapat membantu pihak sekolah memantau tahap kesihatan guru dan kaki tangan sekolah dan membahagikan mereka kepada kumpulan vulnerable dan non-vulnerable. Bagi mereka yang dalam kategori vulnerable tertakluk kepada budi bicara, pemimpin sekolah masing-masing dalam mencatur jadual pengajaran guru-guru dalam memastikan kesejahteraan guru-guru dan warga sekolah adalah terjamin. InsyaAllah pihak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Al-Ehwal Agama akan sentiasa memantau pelaksanaan secara berterusan dalam memastikan pelaksanaan sesi pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan teratur. Walaupun pandemik COVID-19 telah banyak mengubah corak tata cara kita bekerja seharian dan tidak terkecuali juga dalam bidang pendidikan, pihak Kementerian Pendidikan yakin bahawa pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian adalah sejajar dengan pendekatan era revolusi industri 4.0 dan merupakan hala tuju kehadapan bagi bidang pendidikan. Oleh itu, pembaikan serta pengukuhan dalam menguasai kaedah pengajaran dan pembelajaran berlandaskan teknologi akan terus dilaksanakan pada waktu pasca COVID-19 nanti. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Al-Ehwal Agama akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan perkembangan terkini dan nasihat yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Di samping itu, kerjasama dari semua pihak yang terlibat adalah diperlukan bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan komuniti sekolah kita ini adalah terjamin. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru-guru yang sentiasa komited, kreatif dan mengambil pelbagai inisiatif dalam memastikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran kepada anak didik berjalan lancar. Setinggi penghargaan juga diucapkan kepada ibu bapa dan penjaga sepanjang pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara dalam talian dalam mendukung inisiatif Kementerian Pendidikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi audio sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Hi, this is James from Borneo Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Minister of Health, Yang Berhormat Minister of Education. My first two questions is for the Minister of Health. 5 days ago, Singapore has detected the 3 inmates tested positive for COVID-19. What's the progress and update of testing for inmates in Brunei Darussalam? Terima kasih. Alhamdulillah, sejak bermulanya penularan COVID-19 di negara ini, salah satu pemantauan dibuat ialah bagi all these bantuan atau orang-orang yang di bawah penjagaan kerajaan, termasuk di Al-Islah dan sebagainya. So saringan ujian virus SARS-CoV-2 sudah dan masih dijalankan bagi individu yang berada di sana lah. Dan setiap inmate ataupun bantuan atau tahanan yang baru akan diuji sebelumnya masuk. Okay. Dan mana-mana selepas satu mana-mana inmate atau bantuan atau tahanan yang mempunyai simptom dan akan diuji juga untuk virus SARS-CoV-2 di samping virus yang lain lah, respiratory virus yang lain. Setakat ini alhamdulillah there's no infection and keadaan pun terkawal. Ini termasuk juga dengan saringan terhadap pekerja-pekerja di sana lah, pegawai-pegawai yang bertugas di tempat-tempat tersebut. Second question is about the school reopen. We have seen children using face mask and face shield. What do Dato' think of using face shield as well for student? Penggunaan face shield terutama sekali ia diutamakan untuk medical personnel pulang tu. It's mainly to
protect them against aerosol exposure. Okay, terutama macam pakar bios or ENT buat endoscope, the patient can cough, so the face shield is to prevent the spray on their face. Okay, so for children, it gives aided protection pulang, but on top of that, what's more important is a mask, penutup muka. Okay, because if you just wear a face shield tanpa mask, okay, you can protect aerosol coming to you. Kalau kawan tadi bercakap lah, kawannya bercakap, but your droplets will go down ke bawah, so it doesn't protect you from droplets spreading in your space. So I think more importantly is to wear a face mask, but using a face shield is added benefit lah. My third question is for the Minister of Health. Following the initial success of the phase 1 reopen of school, when will the phase 2 be introduced, and what is in phase 2? Thank you. Terima kasih atas soalan itu. Fase kedua tertakluk kepada nasihat dari Kementerian Kesihatan, dan dalam rancangan awal mungkin dalam 2 minggu kalau keadaan mengizinkan dan semuanya teraturlah untuk fase kedua tu. Ianya melibatkan pelajar-pelajar prasekolah tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 dan tahun 5 yang menbaknya itulah yang dirancang masa ini. Thank you, Abang Mat. So just to add, during these 2 weeks we'll be doing random sampling for the teachers lah. So we plan to do dalam 2 minggu dalam 1,000 lebih saringan for all the schools. So ada dijadualkan sudah for them when to go for the swabbing. Thank you, Abang Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ranul Iskandar from Ranul Adidas. Good afternoon, Yang Muhammad Dato' Minister of Health, Yang Muhammad Dato' Minister of Education. This question is actually for Yang Muhammad Dato' Minister of Health. We have seen complaints from the public regarding some restaurants and cafes not following guideline. So it is known that there will be sort of kind of enforcements on restaurants and cafes should they not follow the guidelines stated by the Ministry of Health. Can Yang Muhammad Dato' elaborate if there will be immediate action taken during the spot checks? Okay, Alhamdulillah. Thank you for the question. Ini satu yang membimbangkan lah. So Kementerian Kesihatan mengambil serius terhadap perkara ini. Jadi we will plan to do a spot check in the future. Dan siapa yang didapati we will hadapkan ke mahkamah lah. So ini sudah 2-3 kali diutarakan. So there should not be any excuse lah. Dah tahu. So terutama sekali pihak restoran yang menyediakan makanan, kalau ida memakai penutup muka, mask, atau siapa-siapa yang menyediakan buffet kan akan didakwa, okay, dan sebagainya lah, or beyond the capacity of the restaurant dan sebagainya. And with the smart helmet we can also detect mana-mana pekerja atau pengusaha yang pekerja damam dipaksanya kerja pun we can dakwa seterusnya. Okay, thank you, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Beberapa soalan buat Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Dato', mungkin Yang Berhormat Dato' boleh mengongsikan cabaran yang dihadapi dan langkah-langkah pembaikan yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan pembukaan sekolah pada 2 Jun yang lalu, dan secara umumnya juga bagaimanakah reaksi penerimaan orang ramai mengenainya. Terima kasih atas soalannya. Mula-mula menjawab yang macam mana penerimaan orang ramai melalui pembukaan sekolah ini. Kementerian Pendidikan telah pun
mengadakan lawatan-lawatan ke sekolah-sekolah di 4 daerah. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan telah pun membuat lawatan tersebut dan mendapatinya setelah berbincang dengan guru-guru dan juga dengan anak-anak pelajar-pelajar murid-murid. Murid-murid dia orang punya respons dia gembira dan kena dapat lagi kembali ke sekolah setelah lama berada di rumah tu. Dan faham juga kita ni mengapa diorang rasa senang sedikit dapat berjumpa kembali dengan kawan-kawannya, dan juga guru-guru pun bersemangat untuk menerima anak-anak murid mereka, anak didik mereka tu. Dan dalam itu dinasihatkan juga lah supaya kita ni dapat berterusan orang membuka sekolah kita ni. Kerjasama diperlukan bagi semua pihak, terutama dari pelajar-pelajar dan juga guru-guru akan mempraktis social distancing atau penjagaan sosial dan menjaga diri dari segi kebersihan dan juga kesihatan lah. Mengenai yang cabaran-cabaran itu, ada juga orang cabaran-cabaran teething problems dalam tani melaksanakan pembukaan sekolahannya. Yang pertama ya seperti ada permulaan itu ada kesesakan lalu lintas untuk mengambil anak-anak dorang itu, dan pihak sekolah telah pun ada membuka tempat-tempat baru untuk dorang dapat mengantar dan mengambil anak sekolah lah. Dan perkara ini akan selalu dipantau untuk menyenangkan ibu bapa lah dan juga pelajar-pelajar untuk diambil sama diantar ke sekolah. Kedua ialah kanak-kanak sekolah ini sudah hampir 3 bulan sudah di rumah, jadinya harus kembali ke sekolah, dan dalam kembali ke sekolah itu mereka berhadapan dengan norma-norma baru untuk ketani orang mempraktikkan social distancing dan juga kebersihan menggunakan sanitizer apa katanya. Jadinya itu ada sikit mesti pembiasaan lah, dan yang mengambil masa ini diharapkan 2-3 hari ini kan perkara ini dapat diatasi oleh bukan saja pelajar dan juga guru-guru. Dalam sekolah tu masa ini pun dorang terpaksa mengikut jalan yang tertentu, seperti macam mana ke kantin, macam mana ke tandas ke apa itu ini yang cara berjalan macam mana jarak-jaraknya apa. So ini semua perkara-perkara baru yang harus dihadapi oleh pelajar dan juga guru-guru, dan akan menjadi amalan dan kebiasaannya. Itu satu cabarannya lah. Ada lagi yang satu ialah dalam menggunakan face mask itu kadang-kadang ada yang dah biasa kan. So itulah bukan saja guru sama juga pelajar-pelajar and diharapkan perkara ini dapat diatasi setelah diorang membiasakan diri untuk memakai face mask apa itu ini. Kadang-kadang dia biasa bercakap dalam face mask itu kan. Ada yang kadang-kadang lamanya tanpa lama ia berface mask itu ia sasak tejo sikitnya apa itu ini, tapi ada juga banyak orang kemungkinan ia boleh membuka sekejap untuk breathing apa. So semuanya untuk macam mana akan membiasakan dirilah. Itulah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak-pihak komuniti di sekolah. And dia ada yang satu lagi kita mengamalkan penjarakan sosial itulah. Macam mana diorang mengubah kelakuan berada di dalam derjah dan bergerak di dalam sekolah dalam suasana baru ini. Ya. Jadi Yang Berhormat Datuk, sekolah telah pun mulai dibuka pada 2 Jun yang lalu. Mohon pencerahan tentang para penuntut yang tinggal di asrama. Adakah asrama akan dibuka sebagai contohnya bagi penuntut tahun 11 atau bagi para pelajar yang tinggal di daerah Tutong tapi bersekolah dan tinggal di asrama sekolah di daerah berlainan, jadi daerah yang berlainan? Untuk maklum bersama, asrama masih lagi ditutup. Tapi kemudahan pengangkutan dan juga online learning masih diberikan. Pada misalnya ada penuntut dari Temburong yang berada di pusat tingkatan 6 diberikan pengangkutan. Alhamdulillah jambatan Temburong sudah pun dapat digunakan kan. Saya dorang ini diberikan pengangkutan untuk ke sekolah lah tiap-tiap hari, dan disediakan kemudahan semasa dorang di sekolah-sekolah itu. So itulah cara-cara untuk kita ni membantu pelajar-pelajar seperti yang berkeadaan seperti inilah.
Baik. Tapi asrama masih ditutup untuk menjaga diorang punya keselamatan dan kesihatan. Baik, soalan yang terakhir Yang Berhormat Datuk, berhubung dengan pelajar yang belajar di luar negara, apakah langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan bagi memastikan pengajian pelajar-pelajar tidak terus terjejas, khususnya pelajar beasiswa, dan di masa yang sama memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka apabila balik semula ke sana? Masa ini Kementerian Pendidikan melalui bahagian beasiswanya memantau perkembangan yang berlaku pada negara-negara di mana kita ini ada mengantar pelajar-pelajar tani belajar dan berunding juga dengan Kementerian Kesihatan nanti, terutama sekali bila kita ini kan mengantar balik pelajar-pelajar itu, masa ini dipantau secara terperinci bagaimana keadaannya setiap universiti-universiti di mana ada pelajar-pelajar Brunei, dan adakah universiti tersebut masih meneruskan pengajian dalam talian atau indah, and then banyak lagi option-option lain yang dipikirkan supaya keselamatan dan kesihatan pelajar-pelajar kita ni nanti terjaga. Iaitu masa ini dari segi ada perundingan-perundingan juga dibuat dan ada perbincangan dengan universiti-universiti macam mana nanti keadaannya. Ada universiti yang masih mengadakan pengajian online, ada yang sampai ujung tahun. Kalau dari Cambridge University ada yang sampai tahun depan. So itu menyenangkan kita ni dalam memikirkan tentang kesihatan dan kesejahteraan pelajar-pelajar kita ni. So perkara ini ongoing, tertakluk nanti, dan bila tiba masanya semua penyorang pilihan atau option-option akan dipikirkan. Yang diberi keutamaan ialah kesejahteraan dan keselamatan pelajar-pelajar kita ni di sana tu. So tertakluk nanti, and masa ni dipikirkan berbagai-bagai senario lah untuk mereka tu, dan diharapkan nanti semuanya akan berjalan lancar. Amin. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.